Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni macam kita hari ni adalah hari Isnin, so minggu baru untuk dalam kripto. So manakah arah pergerakan market untuk hari ni dan apa yang dah berlaku untuk hari Sabtu dan Ahad yang semalam. Nanti Zul akan reviewkan sikit dan kita nak tengok apakah pergerakan seterusnya Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Okay, tanpa buang masa lagi, kita akan tengok di coin market cap kan dulu. Itu akan ubahkan screen. So inilah coin market cap. So pertama kali kita akan tengok performance untuk semalam iaitu hari Ahad. So hari Sabtu dan hujung minggu baru ni, Sabtu dan Ahad amat menarik, ada berlaku kenaikan dan ada berlaku penurunan. Tapi untuk semalam tengok total market berada di 1.16, volume 60 bilion, kemudian BTC dari 39 naik balik 40, dan Ethereum still lagi around sama 20.3 daripada 19%. So untuk summary untuk pergerakan hari Ahad semalam, kita tengok total market dropping sebanyak 0.72% dengan volume tak sampai pun 1% ada increase. Kemudian BTC dominan juga increase sikit 0.13 daripada 39.99. So untuk harga semasa Bitcoin currently berada di 24.2 dengan dalam tempoh 24 hours semalam. Untuk candle hari Ahad kita tengok dropping 0.54. So untuk di Bitcoin malam tadi kita tengok dalam price 24.8 tertinggi, kemudian kita dropping balik hampir hampir 600 untuk drop dalam semalam tu, drop kepada 24.2k. So untuk Ethereum daripada 2k kita drop 1.9, so 2.2% untuk dropping. So expected bila Bitcoin dropping, expectation untuk altcoin yang lain juga akan berada dalam percentage rate candle dalam untuk hari Ahad, candle hari Ahad. Tengok harga BNB 1.8% untuk Cardano sikit hijau, hampir 2%. Untuk line of coin yang kita nak tengok yang hijau je, Dogecoin 11%. So Dogecoin naik tinggi juga 11% malam. Shiba Inu 3.2%. So aku kata speculation coin, aku kata kalau yang dikategorikan sebagai shitcoin awal-awal dulu, Dogecoin dan Shiba naik dan nasib malam. Dogecoin 11%, aku Shiba 32%. So mungkin pagi ni mungkin tak nak tengok Dogecoin, boleh kita akan tengok Dogecoin dan aku kata Shiba Coin, kenapa berlaku pergerakan dan di manakah level-level yang penting untuk di Shiba Inu dan Dogecoin. So line altcoin sedang melakukan red candle, unique Silio ni masih lagi 4%. So lain semua sedang melakukan keadaan merah. Okay, tanpa buang masa lagi, itulah pergerakan price untuk hari ni. Dan tanpa buang masa, kita tengok first kali signal Fear Index dulu. Fear Index currently, Fear Index berada di 47, neutral, hampir dah kawasan 50. So ada possibility dalam masa 56 minit lagi untuk Fear Index malam, possible akan ada mungkin 50, mungkin kita masuk dalam neutral. So kalau ikutkan semalam memang dah dalam neutral, so ini kalau update dalam masa 1 jam lagi, possible kita berada dalam neutral punya Fear Index. So untuk let's go kita pergi ke Bitcoin. So Bitcoin hari ni apa yang dah berlaku dan semalam. So ini adalah 4 hours punya chart, dan semalam ini kita ada share kan di Discord channel, iaitu kita ada pattern wedge, dan semalam tu ada monitor juga satu lagi pattern wedge yang kecil di dalam pattern ni. So meaning untuk yang ni point of breaking, untuk breaking yang ni, dan ikutkan yang ni kita pun dah breaking semalam, iaitu semalam kita tengok untuk hari Sabtu, kita tengok hari Sabtu daripada price bawah ini, daripada hampir 23.6, hari Sabtu kita naik berapa? Hari Sabtu kita naik balik hampir, kita naik 5%, kemudian kita dropping daripada 5%, kita drop balik ke kawasan ni, dan hari Ahad semalam kita naik sikit kawasan ni. Hari Ahad semalam kita naik lagi dalam berapa persen? Hari Ahad semalam kita naik lagi dalam daripada bawah ini sampai ke atas ini, iaitu paling tinggi kali ikutkan, betul-betul touch dia punya ni. Okay, nampak dia 2.8, betul-betul touch dia punya line kuartal atas ni, dah berlaku rejection dan strong kawasan tu rejection itu trigger dan breakout, dan ke atas ni untuk di 4 hours juga dia buat untuk candle yang high ini, buat kuartal engulfing atau bearish engulfing, iaitu mana satu candle hijau ni body dia di close oleh body merah, sebenarnya continuously drop ke bawah. So meaning dah trigger, inilah confirmation yang untuk kita trigger lekan kita punya mini wedge ini. Untuk point of breaking untuk wedge ini adalah price target akan berada di kawasan nombor 23.8. So ada apa di 23.8? 23.8 kalau draw Fibonacci akan ada garisan Fibonacci, iaitu pada swing low ini to swing high ini kita akan dapat dah Fibonacci yang ni.
So kita akan dapat kita punya support yang kawasan ni. So ni dah sampai. So adakah dia boleh push price lagi? Kita akan tengok RSI. So RSI di 4 hours, stock RSI masih lagi belum betul-betul berada di oversold. So ada possible untuk more lagi ke bawah. Untuk RSI dah berada 50 dan ada gap opportunity untuk dibawa balik. Tapi untuk pergerakan ni Zul akan tunggu. Yes, untuk yang ni Zul akan masuk sedikit short term buy sebenarnya. Tapi mungkin bukan pagi ni, tapi ada possible sebelum malam ni. Kita tengok macam mana. So hari ni kita expected untuk ada dropping lagi. Dropping untuk at least untuk completekan kita punya target ni untuk yang ni, dan di manakah possible untuk kita buy untuk kawasan ni. So untuk possible kawasan buy ni sama juga, Zul akan draw yang ni swing low ini to swing high yang baru ni. Ini kita akan seperti lagi dalam kawasan support ini. So ada possible adalah price itu akan kembali balik ke kawasan pattern bawah ini ataupun hanya sedikit saja di kawasan ini untuk meneruskan another push up ke atas untuk kawasan 2.5. Sebelum kita tengok ada sebarang movement yang besar, yang kita nak tengok ialah movement di mana kita nak tengok Bitcoin sama ada, kita akan zoom out sikit, sama ada Bitcoin itu akan break wedge kita yang besar ni, iaitu kita negara ialah kita dalam bearish pattern. Yang ni wedge yang besar ni lah bearish pattern, mana target dia dalam 2.18 tu dia expected 21.8, di mana kita tengok price push ni adalah possible dia break ini untuk buat fall breakout tu expected dia mungkin naik sampai kawasan ini, kemudian berlaku rejection masuk balik kawasan apex, kemudian dia akan barulah sampai ke kawasan 21. Ataupun kita nak tengok position di mana di Bitcoin ni akan breakout nanti. Right, di mana position kata Bitcoin ni akan turun ke bawah ni, breakout wedge ni dah sampai bawah dulu ni sebelum dia melakukan kenaikan. Itu saja yang possible yang nampak pergerakan market. Dan sekiranya Bitcoin break kuartal 21 box ini 21 ni barulah kita akan nampak, kita akan expect boleh dapat double bottom, iaitu expect dalam 17k, price boleh satu balik dalam 18k. So itulah currently. So apapun untuk hari ini, untuk di 4 hours, apa yang Zul akan minta, Zul akan cuba monitor untuk pergerakan ini, iaitu pergerakan yang Zul mula cakap tadi, iaitu wedge ini. So untuk pattern ni, wedge ini dah pun breaking mostly kita akan nampak price target ni. Dan sekiranya RSI ni still lagi sama, nanti Zul akan besarkan sikit RSI ni. So sekiranya RSI ni still lagi berada di kawasan 50 dan stock RSI berada di oversold, kemudian Zul akan jump di 1 hour. 1 hour Zul nak tengok stock RSI. So stock RSI dah pun berada di oversold, dan RSI, sekiranya RSI di 1 hour, RSI di awal ni kerik sama seperti kawasan ni, iaitu berada di oversold juga. So menin untuk hari ni kita akan dapat position buy. So itulah kali ni Zul akan standby untuk position buy tu. So macam biasa, kalau Zul tak dapat masuk hari ni, kalau Zul sempat masuk malam nanti, live pukul 10 malam nanti, Zul akan buat masuk secara live. Tapi sekiranya Zul dapat awal, macam biasa Zul akan sharekan di dalam Discord channel. So dalam Discord channel, siapa yang join punya YouTube membership akan dapat link untuk ke Discord channel. So itulah untuk di Bitcoin analysis untuk hari ini. Dan apakah expectation yang Zul akan tunggukan untuk di Bitcoin, iaitu sama ada dia berlaku bounce kawasan ni ataupun sikit. Tapi Zul expect nak drop sikit lagi. Untuk RSI at least di daily ni, di 1 hour jatuh ke kawasan oversold untuk RSI. Stock RSI dah ready, hanya RSI saja. Kalau drop ni ada possible akan ambil sikit high risk posisi ni untuk expected price bounce. Ada possible dia drop sikit kawasan ni untuk touch ni sebelum dia melakukan kenaikan. Tapi itulah yang position yang Zul tunggukan untuk minggu ini ataupun hari ini. So itulah untuk Bitcoin. So kita akan tengok untuk weekly. So untuk weekly, sebab apa penting untuk chart weekly ni? Chart weekly kita tengok kita ada point penting 25.4 di mana price perlu breakout body. So ini untuk secara weekly kita masih lagi belum dapat, kita masih lagi berada dalam kawasan 4. So ini belum ada lagi push price untuk more naik ke atas. Untuk more naik atas, at least kita perlu breakout yang ni. Lower low sebelum ni dah 25.6. So at least perlu breakout body atas ni, baru kita boleh nampak dalam price boleh pergi balik dalam 29. So untuklah tu dia weekly. Untuk daily pun sama juga, kalau weekly tak break, secara daily pun belum lagi berjaya break. So adakah minggu ini kita akan berjaya break atas 25.4 untuk push price next ke dalam 28.6, ataupun kita berlaku dropping ke bawah balik untuk pergi test mana-mana support. So berdasarkan ini Fibonacci dia punya real support yang kata akan support ni kalau jatuh memang kita akan nampak 4 hours RSI dan stock RSI berada di oversold. So inilah possible untuk long term lah. So ini swing hard trend ni kita ada dalam kawasan ni, dalam 11 kalau 20 ke 19k adalah kawasan kita punya main support. Untuk sekiranya ada price itu lebih drastik jatuh ke bawah ni, probably apa yang kita akan nampak RSI ni akan berada oversold, stock RSI pun berada oversold.
So meaning itulah good position untuk kita gain berapa? Gain at least dalam 20% 30% untuk short term price bound balik ke atas. Itulah possible untuk Bitcoin yang Zul tengok kan. So untuk macam hari ni Zul hanya monitor untuk pergerakan wedge ini untuk sampai dengan target, dan Zul tengok RSI pun consider dah ready, dah cantik, kawasan 50. So RSI hampir berada bawah, dan hari Zul hanya monitor di 1 hour dan 4 hours untuk confirm sedikit lagi untuk push price RSI sedikit bawah, dan kalau sekini dapat setup tu nanti Zul akan buy, dan macam tu nanti Zul akan sharekan dalam Discord channel. Kalau tak sempat kalau sempat malam ni secara live dapat, Zul akan masuk secara live malam ni atau pukul 10 malam. So itulah untuk di Bitcoin. So kita pergi ke ruangan komen sikit sebelum tu pergi Dogecoin dan Shiba Inu tadi. So untuk di ruangan komen ada yang tanya pasal apa? Ada yang tanya pasal Harmony One, Fit Fee. Zul guna app chat apa? Zul guna chat untuk aku try review je. So saya guna saya boleh tak masalah, terbaik. Okay, thank you Dogecoin untuk Dogecoin, tengok Dogecoin Near dan Harmony One. So Near dan Harmony One boleh tengokkan Trias. Okay, ni scammer kita hide user pun channel. Okay, kemudian kita tengok CP dah share kan malam. Lupa nak balas malam. Saya tengok Ethereum Classic. Ethereum Classic pagi malam dah buat. Banyak request untuk pagi ni. So first kita akan pergi yang first dulu. Kita akan request yang pertama dari bawah, NT. Kalau ada tengok ni NUSDT. So NUSDT dia nak tengok sebab kita nak NUSDT. So NUSDT kalau ikutkan di Binance, kita akan tengokkan sikit di 4 hours. So 4 hours apa yang berlaku ini. So price dah memang kata harga dia memang agak ni lah kalau ikutkan ni. Kalau di Binance tengok ni kita ada support yang strong sebelum ni. Ini support ni bawah ni, walaupun harga support ialah sebelah ni, tapi kita buat support kawasan ni, nampak price itu dah break out support. So meaning untuk N ni adalah possible untuk more drop ke bawah, dan Casper ini pun dia sedang buat pattern bearish lah. Untuk apa pattern bearish kalau tengok kat sini, so ini boleh berlaku lah, sama dia breakout ni boleh naik atas, breakout bawah dia akan more semua. Tapi ikut berdasarkan chart di N ni di Binance adalah price dah breakout kita 27. Sekiranya price N ni nak more naik ke atas, dia perlu breakout balik 27 dan stabil kawasan ni untuk more drive ke bawah atas. Sekiranya gagal, ini kita akan nampak price more akan jatuh ke bawah. Sebab apa? Ini adalah massive support ni dah breakout meaning consider free fall. Ikutkan dia punya di Binance ni, dia punya support ke mana? Last support adalah supposedly dekat sini. Inilah dia punya support harga opening market buka first dia keluar kat Binance, kemudian naik dan drop tengok ada support dan sebelum ni berjaya balik, kemudian gagal sampai banyak support tu, dan kita create another support yang kuat bawah ni dan breakout juga. So untuk long term coin ni tak kata apa-apa narik untuk anda invest. So hopefully anda invest yang kata mau coin yang lebih selamat untuk anda invest untuk long term. So itulah untuk ENS. So untuk lain chart kita akan tengok juga apa lagi. Kita akan tengok Ethereum Classic tu, ETH. Join. Macam mana nak join Ethereum Classic? Assalamualaikum Zul nak tanya macam mana nak join Ethereum Classic. Macam mana nak join Ethereum Classic ke nak buy? Nak buy kot. Kalau nak buy senang aja, boleh pergi ke mana-mana exchanger yang ada, yang KuCoin, Huobi, Binance, Crypto.com, apa saja anda boleh buy di Ethereum Classic. Di Luno tak ada lah. Okey, lepas tu kita akan tengok untuk kita tengok apa? Trias. Tak pasti coin apa. Trias. Okey, ada ni Trias di KuCoin ni. Kita akan tengokkan Trias. So Trias ikutkan sebelum ni dia ada buatkan reaction tu kuartal sedikit. Nampak kan dia dah kita tengok last support. So ikut yang ni, kat manakah harga opening? So ikutkan di Trias ni, ikutkan harga opening dia atas ni. So harga opening adalah atas ini. Kemudian price drop, kemudian regain balik. So meaning ini adalah major support dia sebenarnya, bukan yang bawah ni. Ini walaupun dia create support, tapi yang posisi support yang betul adalah di kawasan ni. Harga mula-mula dia buka tu. So meaning untuk currently tengok price itu masih below. Dan kalau kekuatan nak ambil ini sebagai support pun boleh letak juga, cuma kita tengok adakah berjaya. So meaning kita hampir kawasan ni, tapi untuk pergerakan chart ini mana mostly kita tengok lebih kata support dia lebih kepada atas ni. So untuk Trias ni, untuk pergi lebih atas atau regain balik volume dia perlu berada at least untuk first try ataupun first try dia perlu breakout yang ni. Breakout untuk try ni 2.62, barulah kita akan nampak hampir ke $6 balik, dan break $6 barulah kita boleh nampak long term. So adakah anda nak buy kawasan ni? Bagi Zul Trias ni anda kuat invest coin yang lain lah, ikutkan coin ni.
tengok ada 2 kali pump drop, 2 kali pump drop. So untuk long term kalau anda dah kaji fundamental tak masalah, tapi concern price ni nampaklah dia punya chart itu tak sihat sebenarnya. Sebab apa, ikutkan RSI delay pun dah berada overbought, so ada boleh price more drop ke bawah. Drop bawah tu sampai zero lah. Sebab apa, ikutkan dia punya major support di kawasan 5.6 dan kita ada yang ini, kemudian kita ada consider bolehkan ni juga, ini adalah kawasan kita punya level seterusnya. Kalau breakout juga bawah ni 57 sen ni, ini kita akan another free fall ke bawah sampai mana, sampailah projek tu boleh gagal lah sampai zero. Sebab apa, dia dah drop below support. Maksudnya ini bukan support pun, ini hanya key penting saja, bukan support. Ini key penting, kalau breakout ini kita akan more drop ke bawah untuk trials. So itulah untuk trials. So next coin kalau ikutkan lepas untuk trials, apa lagi deklarasi Trials, kemudian Near dan Harmony One. So Near dan Harmony One, boleh kita akan tengok first, kita akan Near dulu. Near Protocol, Near USDT, Near Protocol. So Near Protocol, apa yang berlaku di Near Protocol? So Near Protocol untuk di daily, kita tengok 4 hours, kita tengok lebih pada short term sikit. So untuk Near Protocol, so sebelum ni Zul ada buat pattern ni, adalah pattern channel ni. So kita skip, inilah pattern yang selalu tu cakapkan selalu. Sekiranya kita berlaku di atas, kita dapat kuartal inilah bullish pattern, expected untuk reversal naik atas, tapi berlaku breakout bawah, kita hanya inilah sebagai fake out saja. Fake out tu kita boleh buy di kawasan support untuk push price naik atas. Dan price dah naik atas, untuk kali sampai manakah target dia? Target lah kita tengok level key adalah di kawasan atas ni. Price perlu breakout ini. Untuk breakout 7.38. So untuk Near ni, sekiranya Bitcoin ada melakukan lagi kenaikan, kita expected untuk Near boleh push price ke dalam 7.38 sebelum dia pergi ke another next key level, iaitu around di atas ni dalam kawasan $10 pula. So meaning itulah kawasan-kawasan penting untuk Near Protocol. Currently adakah good position untuk naik di daily RSI dan stop RSI dia hampir berada overbought untuk 4 hours. So ada possible kita akan ada sedikit correction bawah ni, sebabkan Bitcoin ada possible untuk drop. So meaning consider untuk Near ni ada possible untuk drop di kawasan trendline ni sebelum dia melakukan kenaikan atas, dan untuk test kita punya pergi ke kawasan major key 7.38, dan kalau breakout dengan daily ataupun weekly, kita boleh pergi ke next level di kawasan $10. So itulah untuk Near Protocol yang tu nampak pergerakan dia. So itu lepas Near Protocol, kita tengok Harmony One. So One USDT, so ada chart tu di Binance. So tengok di Binance Harmony One, sekarang tengok dia punya chart Harmony One. Tu Harmony One, apa yang berlaku dan apakah yang currently boleh berlaku tak? Okay, Harmony One good untuk siapa untuk short term game, dan breakout kita punya key level ni untuk di 4 hours, dan RSI berada di oversold dan RSI hampir 50. So ini align dengan tu cakap tadi, memang tu sedang nak tunggu di Bitcoin sedikit short term gain, sedikit risk, tapi consider boleh gain juga profit at least 8% ke 10%. So meaning kalau Bitcoin buat setup yang tu nak tu, ada untuk Harmony One akan stabil kawasan ni dan next setup untuk naik atas. So Harmony One ada possible next key level yang perlu dia sampai ataupun breakout adalah, nampak next key level adalah kawasan 4 sen, tapi yang kita nampak first kita akan dapat rintangan adalah di kawasan ini, almost dalam 4 sen. So daripada 2 sen ni ada possible untuk naik 4 sen, berapa percentage ada possible dalam kawasan hampir 34% untuk profit. So align dengan tu cakap Bitcoin ni, Bitcoin ada possible untuk minggu hari ni akan possible untuk dapatkan dalam 8 ke 10%, tapi adakah setup tu dapat hari ni ataupun tidak, kita tengok macam mana. So itulah possible untuk minggu ni punya trade untuk tu, iaitu di spot untuk gaining sedikit kuartal cash untuk prepare more downtrend untuk expectation end of the year bottom untuk di Bitcoin. So itulah untuk di hari Jumaat. So ada possible untuk next stop adalah di 4 sen. So kalau nak buy kawasan ni, anda boleh tengok di 4 hours, RSI dah berada di oversold, RSI hampir 50, dan di 1 hour RSI belum lagi, so RSI pun belum lagi. So ini untuk yang ni kota hari Jumaat, yes consider boleh nak buy kawasan ni, tapi bagi kalau Zul nak trade untuk hari Jumaat ni, Zul akan tunggu di Bitcoin dulu. Bila Bitcoin dapat sebenarnya setup yang tu terangkan tadi, barulah Zul akan buy di altcoin termasuklah di hari Jumaat. Kalau sekiranya anda berminat untuk short term game untuk gain ke kawasan 4 sen. So itulah untuk di hari Jumaat. So next coin Near dah dengan Dogecoin. Tengokkan Dogecoin 50 dan juga okay, kita akan tengok Dogecoin. So Dogecoin, first Dogecoin, Dogecoin dengan Shiba Inu. So kita akan Dogecoin dan Shiba Inu. So apa berlaku di Dogecoin? Dogecoin melakukan kenaikan dengan Dogecoin, mana tu punya chart. So Dogecoin kita dah break key level ni. So mereka break key level ni, pergi ke terus dia punya next key level adalah supposedly kita akan ada, kalau ikutkan sini kita ada banyaklah 1, 2, 3.
kita boleh monitor 3 ni, mesti yang ini dah berlaku ikutkan di 8 sen ni dah pun berlaku rejection, betul tak? Yes, dah berlaku pun rejection. Yang ni kalau anda nak letak, yang ni kita ada key level yang ini, kemudian kita ada juga yang atas ni nanti. Kemudian yang major adalah kita akan ada yang atas ini. So inilah net skill level yang anda boleh untuk di Dogecoin untuk ke short term gain. Sudah sampai kawasan ni. So postly untuk RSI pun di 4 hours dah berada di overbought. So meaning align dengan saya cakap ni, Bitcoin ada possible untuk sedikit saja dropping. So untuk yang Dogecoin apa berlaku, ada possible dia akan drop balik ke kawasan ni. Untuk reset balik RSI, barulah kita akan ada push price mau atas untuk break 0.8 untuk pergi ke net yang ini ataupun yang lebih major di atas ni yang 0.9. So kita abaikan yang ni, kita akan monitor yang lebih major lah di atas ataupun lebih ke profit lah 9%. So itulah untuk arah market untuk di Dogecoin. So untuk di Shiba Inu, apa berlaku di Shiba Inu juga berlaku spike yang tinggi. So Shiba Inu pun sebelum ni sudah diterangkan kita ada resistance ni, kalau breakout resistance ni boleh naik atas. So adakah dah sampai dia punya target, kita akan measure balik swing high ni to swing low. Dah sampai 1.2 dan ada expected boleh 1.6. So kita menuju 0.00019 net skill level. So ikutkan di Shiba Inu ni, net skill level lah yang ini. Ikutkan ngam dah sampai dan berlaku sedikit rejection. So adakah kita berlaku rejection? Tengok RSI dan slot RSI dah berada memang betul-betul overbought betul. Slot RSI pun berada overbought. So ini kita akan ada possible untuk price drop balik ke kuasa ini untuk retest sama macam Dogecoin. So possible dia akan ikut pergerakan Bitcoin. Ini macam Zul terangkan pagi ni, Bitcoin ada possible untuk drop sedikit lagi lower. Untuk ini apa yang berlaku di altcoin akan turut drop. So di Shiba Inu ni ada possible untuk dia drop sedikit lagi kuasa ni sebelum dia melakukan ke atas, ataupun dia tak drop banyak pun. Kita ada sebelum ni kita ada key level yang ni. So ini ada possible untuk dia drop sampai kuasa ni je untuk Shiba Inu ni, untuk reset balik RSI, iaitu Shiba Inu drop ke kawasan ni sebelum dia push price untuk break dan pergi ke next level. Net level adalah mostly yang paling besar. Kita akan tengok first minor yang di kawasan ni lah. Kita akan tengok ni first minor ni adalah dalam kawasan 2 sen, bukan 2 sen, 0.002. So itulah possible untuk Shiba Inu untuk minggu ni. So adakah katakan berlaku lagi pump? Semua itu bergantung kepada kekuatan pergerakan di Bitcoin. So ada coin lagi, Dogecoin, Shiba Inu dah. Okay, Dogecoin dah, Shiba Inu pun dah. So last coin tu nampak tadi ada FitFi USDT. So coin untuk terakhir untuk FitFi USDT. Mungkin di HUB tengok 50 ni. So sebelum ni tu ada buat kan. So untuk di 4 hours kita tengok ada berlaku kata strong kat ni, strong correction kat sini. So ikutkan kat sini kita tengok last key level ya. So inilah consider key level yang penting. Tengokkan yang ni, anda boleh tengok. Okay, sini consider ada lower high ini dan high sikit. So meaning possible untuk price sampai kawasan tu dan almost sampai dan berlaku rejection. Kenapa berlaku rejection? Kalau ikutkan sini masa price ke atas tu, tengok RSI dan stop RSI berada di overbought. So itulah yang berlaku. So pergerakan sama yang akan berlaku di Bitcoin, di Dogecoin dan Shiba Inu, semua FIFI dah pun berlaku. So untuk FIFI ni apa yang berlaku untuk currently dah berada drop dan kita ada sakit trend line untuk di 4 hours ni. Kita ada sedikit trend line untuk di 50 ni. So ada possible untuk dia gain balik, jatuh balik ke kuasa ni sebelum dia meneruskan perjalanan more naik ke atas. So itu pun bergantung kepada Bitcoin. So kalau ikutkan ni key level yang ini naknya dah ada atas ni. So meaning between antara tension ni apa pun tak possible sedikit atas kuasa ni. So yang ni possible untuk dia drop kuasa ni sebelum untuk RSI dah sampai pun oversold. Stock RSI dah sampai oversold. RSI 50 tak masalah, tapi di daily hampir RSI sama macam di Bitcoin. Stock RSI dah berada oversold, stock RSI dah berada oversold, RSI belum lagi tapi almost. So ada possible untuk FIFI ni jatuh sedikit lagi lower, iaitu di kawasan bawah ni sebelum lagi melakukan kenaikan. So kita tengok nampak correction tu adalah correction seperti mana di Bitcoin. So hari ni cakap kita akan monitor di Bitcoin. So Bitcoin ada possible kita akan dapat position buy untuk hari ni, tapi apa sabar pun baru hari Isnin pagi tu, US masih belum buka lagi. So expected malam nanti kita akan nampak pergerakan. So hopefully untuk pagi ni ataupun hari ni kita akan dapat setup buy untuk Bitcoin, dan nanti tu akan buy Bitcoin, Ethereum dan juga share juga di Uniswap. So pun jumpa anda cara malam ni secara live pukul 10 malam. So hopefully
position buy kita dapat buat boleh buat masuk live untuk malam ni pukul 10 ataupun sekali lebih awal nampak position tu, Zul akan sharekan di Discord channel. Dan macam mana anda nak join Discord channel? Senang saja, anda pergi ke Zul punya homepage ni, anda perlu cari button join ni punya YouTube membership. Lepas anda join YouTube membership, anda akan nampak ruangan membership ni dan anda klik saja membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord channel dan anda akan terus dapat Zul punya ke Discord channel. So Discord channel tu akan dapat masuk terus, dan dapat masuk terus macam mana? Anda kat sini sebarang maklumat ataupun sebarang tindakan yang Zul buy ataupun sell. Ingat, Zul hanya buy dan sell untuk Zul hanya buy dan sell untuk di kuartal spot account saja, dan Zul akan tunjukkan kat di Discord channel. So guys, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe. Jumpa anda lagi di pagi malam ini secara live 10 ke 11 malam. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.